My Suara FM. My Suara FM, Citra Generasi Informatif. Sekarang dah pukul 10.08 pagi. Jadi kepada anda semua di luar sana tu, seperti biasalah, Afad selalu je cakap dekat korang di luar sana tu, kalau korang semua nak pilih lagu, terus saja hantarkan lagu-lagu anda di Facebook kami, My Suara FM. Dan kalau ada di antara anda yang mana nak ajukan pelbagai soalan, seperti mana yang Afad katakan tadi, kita ada tetamu undangan kita yang kami jemput khas dari Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia. Kita ada wakilnya di sini, iaitu Puan Fauziah Abdullah. Betul? Betul. Cuba kita test mic sikit. Testing 1 2 3. Kalau test mic dia kena nyanyi ke? Nyanyi lagu boleh? Tak boleh. Okey, dan kita pada hari ini, tetamu yang kita jemput khas pada hari ini, kita bawakan untuk mempromosikan ada satu program yang dipanggil Hari Kerjaya Kebangsaan Train Right dan Train juga Right, yes. Train Right dan juga Kembara Kerjaya 2016. Betul. Adakah program ini sebenarnya program untuk orang-orang yang tak ada kerja, untuk cari kerja ke atau macam mana? Tak, actually program ni merupakan program outreach daripada Kementerian sendiri, Kementerian Sumber Manusia. Jabatan Tenaga Kerja ni merupakan salah satu jabatan di bawah Kementerian Sumber Manusia. Jadi program ni adalah program gabungan daripada kementerian dan juga jabatan-jabatan dan agensi di bawahnya. Ia merupakan, kita boleh kata, sebagai program turun padang lah, yang mana kita pergi kepada rakyat. Tapi dia bukan untuk orang yang tak ada kerja je. Dia juga boleh untuk orang yang nak upgrade kerja dia, atau dia ada kerja sekarang, dia tak suka kerja sekarang, nak tukar kerja lain ke, ataupun nak melihat peluang untuk dia mengembangkan kerjaya. I mean, dia boleh tengok government ni apa yang ada, kita sediakan latihan ke, something like that. So dia boleh pergi ke carnival kita dan dia boleh dapatkan maklumat daripada agensi-agensi kita, apa perkhidmatan yang kita tawarkan kepada rakyat. Kayaknya kalau diorang nak bekerja tu, diorang kena bekerja di bawah Kementerian Sumber Manusia? Bukan. Kita Carnival kita ni kita akan jemput majikan-majikan daripada luar juga. Swasta? Yes, majikan-majikan swasta untuk diorang boleh buat pengambilan secara terus juga di carnival kita. Boleh ada sesi temuduga terbuka lah. Yes. Berapa banyak dah antara majikan yang sertai program ni? Actually untuk program ni kita buat satu Malaysia. Kalau untuk satu Malaysia, kita ada lebih 15,000 kekosongan jawatan. Lebih kurang 15,000 kekosongan jawatan. Satu Malaysia termasuk Sabah Sarawak lah? Yes, kita ada Sabah Sarawak juga. Tapi untuk Sabah Sarawak, untuk carnival ni kita tak sentuh lah. Kita fokus kepada Semenanjung dulu. Okey. Yang Sabah Sarawak saya rasa dah berakhir dah pada 19 hari bulan ke macam mana hari tu. Kena double confirm yang tu. Okey, dekat Sarawak dah habis lah. Saya ada dekat Sarawak, ada di Bintulu, ada 21 Ogos, di Sibu ada 20 Ogos. Tapi yang tu untuk maklumat lanjut boleh layari kita punya Facebook lah. Okey, so kalau 19 Ogos tu besok lah kiranya Yes, yang ni dekat Semenanjung. Besok kita akan start dekat KLO. KL Old Station, Kuala Lumpur Old Station. Kereta api lama. Yes, Stesen kereta api lama. Betul. Dekat mana tu? Dekat yang baru tu ke? Yang saya tahu kalau daripada KL Central, satu stesen je dah sampai dah situ. Dekat je. Dia dekat dengan dekat stesen lah. Dekat stesen kereta api tu lah. Okey. Nak tanya juga, macam program Hari Kerjaya Kebangsaan ni, adakah ianya memang dijalankan sempena dengan bulan kemerdekaan ni ke, ataupun macam mana? Sebab namanya pun Hari Kerjaya Kebangsaan ni. Dia sebenarnya tidaklah kita nak kata mesti kena buat every year, kena buat bulan Ogos. Tak. Tapi kita sebenarnya kita nak establishkan Hari Kerjaya Kebangsaan ni sebagai suatu hari lah. Tapi itu kita punya long term punya perancangan. Tapi jadi Train and Ride ni kita buat yang ni special. Ni first time lah kita buat Train Ride dan Kembara Kerjaya ni, yang mana kita akan singgah di 4 stesen. Dan di 4 stesen tu kita akan buat Carnival Kerjaya. Okey, tak apa. Itu kejap lagi kita nak bagi tahulah macam mana agaknya proses untuk diorang naik train ke apa ke. Tak apa. Nanti kita akan bagi tahu kejap lagi. Okey, My Suara FM, Citra Generasi Informatif, masih lagi bersama dengan saya Afad. Menemani anda pada pagi ini, saya tidak kesorangan. Saya ditemani oleh Puan Fauziah Abdullah yang juga merupakan PRO untuk Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia. Dan tujuan Puan Fauziah datang kat sini bagi mempromosikan program Hari Kerjaya Kebangsaan Train Right dan juga Kembara Kerjaya 2016. Dan nama pun dah
train right. Boleh tak kita bagi maksud dia? Apa tu train right tu? Kenapa ada kena-mengena dengan ni program ni? Okey, kenapa kita namakan train ride? Sebab kita naik train. Kita akan naik train. Naik train. Program ni sebenarnya kerjasama juga dengan KTMB Kereta Api Tanah Melayu Berhad yang bersama dengan kita untuk menjayakan program ni. Selain daripada agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia, KTMB juga terlibat secara langsung lah dengan kita. So maknanya kita akan naik train lah. Sebab itulah nama dia train. Kita nak cerita detail terus ni. Okey, tak, sebelum itu kita nak tanya objektif dulu. Kita nak tanya sebelum kita nak cerita pasal naik train ni, sebenarnya objektif bagi pelaksanaan program ni sebenarnya puan. Macam mana? Okey, dia sebenarnya satu manifestasi lah kepada industri dan juga kepada masyarakat tentang usaha dan peranan yang dimainkan oleh kementerian kita, Kementerian Sumber Manusia. Selain tu, saya rasa kita dapat lihat dengan jelas lah, dia sebenarnya satu program yang mana kita nak merakyatkan perkhidmatan awam. Betul. Yang mana kita nak turun kepada rakyat, bukan asyik-asyik rakyat je datang kepada kita kan. Tak, sekali sekarang kita kena turun padang juga kan. Yes, bukan saya sekala, sekarang ni selalu dah turun padang. So rakyat je kena pandai ambil kesempatan ni. Ini kadang-kadang rakyat yang malas kan. No comment. Okey, betul. Okey, ini juga sebenarnya kerjasama pelbagai kementerian, jabatan dan agensi secara emboss lah Sesaji Lautan Biru. Okey, orang kerja kerajaan mesti tahulah ni. Okey, dan dalam penyampaian perkhidmatan awam juga kita bertujuan untuk memperkasakan kualiti dan penyampaian kita kepada pihak supply dan demand. Selain kita nak meningkatkan, ni objektif utama dia sebenarnya nak meningkatkan kemahiran tenaga kerja negara secara berterusan untuk memenuhi permintaan pasaran buruh di negara kita Malaysia. Itulah dia. Dan kalau tadi Puan Fauzia kata berapa banyak kekosongan tadi? 15,000? 15,000 satu Malaysia. Nampak tak? 15,000 kekosongan yang ada. Sebab sebelum ni pun kita pun macam diorang pun cerita Puan Fauzia. Dulunya orang-orang macam tak nak kerja kerajaan lah. Kita cerita pasal kerajaan lah. Sekarang ni berebut orang nak kerja kerajaan kan. Dan diorang yalah, diorang pun sekarang ni kan nak masuk kerajaan pun kena ada exam sana sini, kena apply SPA dan sebagainya. Tapi yang untuk 15,000 kekosongan ni bukan saja bukan saja bergantung kepada kerajaan, tapi swasta pun turut serta kan, atau memang swasta saja? Kita ada mix lah, tapi most of kita fokus kepada swasta dan juga saya rasa ada juga daripada Badan Berkanun. Tapi you akan turun sendiri lah kalau nak tahu. Itu ada. Okey, jadi kita terus saja nak tahu juga bagaimanakah antara pengisian program yang dilaksanakan tu, Puan? Okey, kita ada program kita banyak kita ada selain daripada pameran Kejaya tu, nanti esok kalau orang KL boleh turun esok dekat KLO Station. Kereta api lama. Kita ada perasmian esok, dirasmikan sendiri oleh YB Menteri kita. YB Datuk Seri Richard. Datuk Seri Richard Riyot sendiri akan turun dan rasmikan program kita. Pukul berapa tu? Pagi itu pagi 8.30 pagi. 8.30 pagi besok 7.30 you all dah boleh datang dah. Ada ni goodies bag semua ada lah. Tu kena pandai lah pergi dekat booth kan. Aku jawab soalan dapat goodies bag ke kan. Koko dah dapat iPhone ke. Serius ada? Taklah. Kalau ada saya turun juga. Okey, tapi yang fokus utamanya diorang turun ke sana untuk mendapatkan pekerjaan. Satunya untuk mendapatkan pekerjaan, dan yang paling penting sekali diorang untuk memantapkan lagi pekerjaan diorang tu. Betul. You all jangan ingat ada kerja tak payah turun. Tak, sebab kita juga boleh tengok apakah perkhidmatan yang kita tawarkan. You all boleh mantapkan lagi kejaya sedia ada. Boleh pergi training ke, ataupun apa yang kerajaan provide untuk rakyat ni sebenarnya. Kita selain daripada kerja, ada banyak lagi sebenarnya peranan Kementerian Sumber Manusia ni sendiri. So jabatan kita pun terlibat untuk pameran. So kalau nak tahu lebih lanjut apa yang kita tawarkan kepada rakyat, you all kena turun. Okey. Kita ada klinik Kejaya juga sebenarnya. Klinik Kejaya, ada khidmat nasihat perburuhan, apa-apalah you all nak tanya, pegawai kita semua ada kat sana boleh tanya. Itulah dia Okey, yelah, kadang-kadang kita ni kalau kerja, contohlah dia kerja satu tempat tu, kadang dia tak happy tau. Dia kerja gaji mesti dapat, tapi dalam keadaan macam tertekan buat apa kan. Lebih baik kita mantapkan, kita cari kerja lain. Money is not everything kan sekarang. Betul. Money tu boleh cari kan. Tapi betul. keseronokan di tempat kerja tu kadang tak seronok juga nak kerja kan. Kadang-kadang kita kena berhijrah sebab saya taklah galakkan orang tukar kerja. Tapi kadang-kadang kita kena berhijrah untuk sesuatu yang lebih baik lah. Betul. Sama ada mantapkan diri kita, tambah kita punya kemahiran, atau tukar kerja lah. Macam tu. Betul. Apa pandangan Puan Wazia? Sebab diorang punya, kalau ada offer kan, contohlah offer dia, gaji dia naik macam 100-200 je. Adakah dia kena pergi ataupun dia kekal juga dekat tempat lama tu? Okey, dia
macam ni, dia bergantung kepada diri sendiri ya. Saya rasa dalam kerjaya ini it's not about kita punya salary semata-mata. Kita juga tengok majikan. Kalau majikan kita menjaga kebajikan, klinik ada allowance, ada family day. Family day ada macam-macam lah. Benda ni macam-macam. Dia kepuasan kerjaya ni bukan semata-mata gaji. Betul. Dia pelbagai sumber yang menyumbang kepada kepuasan kerjaya. So kita kena nilai diri kita nak yang macam mana. Tapi kalau you rasa tak sesuai, bagi saya jangan takut berubah. Betul. Itu je. Kadang-kadang kita ni takut nak pindah, takutlah nanti tak ada kawan apa sebagainya kan. Itu yang orang takut sebenarnya. Kawan boleh cari. Kawan boleh cari kan. No problem. Dan kita pun kena kawan pilih kawan juga. Tapi kita kena sedar dirilah. Kalau kita tak nak maju, diri sendiri nak tahap tu je, tak nak pergi training, tak nak tambah ilmu, malas baca buku. Tahap macam tu je lah. Sampai situ je lah you all lah. Macam katak batu burung lah. Katak sekarang pun dah tak duduk dah batu burung. Katak pun pandai sekarang lompat tinggi-tinggi sekarang. Betul. Ni Puan Fauziah, okey jom kita cerita sikit dalam kereta api tu dari KL nak ke mana dan sebagainya. Okey, kereta api kita akan bermula esok di KLO. Okey, kita dirasmikan oleh YB Menteri kita. Pukul 8.30 tu lah Yes, YB Menteri akan turun padang merasmikan program kita. Dan selepas itu kita ada simbolik flag off lah daripada KLO. Simbolik pelancaran melalui train ride, menaiki kereta api dengan rombongan program yang diketuai oleh YB Datuk Seri Haji Ismail bin Haji Abdul Muttalib, YB Timbalan Menteri Sumber Manusia. Jadi Timbalan Timbalan Menteri akan ikut dalam train tu pergi ke destinasi ke? Yes, kita akan untuk yang ni Timbalan Menteri akan disertai oleh 200 orang sukarelawan kerjaya. Yang ni kita akan bawa dia sama-sama naik kereta api dengan kita. Dan akan melibatkan 4 stesen lah. Bermula di KLO, Kuala Lumpur Old Station, dan kita akan ke Ipoh. Kat Ipoh esok kita akan stop dekat Ipoh. Dekat Ipoh pun ada Karnival Kerjaya. Wow, okey. Kiranya orang di Ipoh tu dah standby dekat sana lah. Yes, orang Ipoh tak payah susah-susah datang ke KLO. Kita tunggu kat sana, kita jumpa kat sana. Kita jumpa kat sana. Okey, sebenarnya tadi Puan Fauziah kata ada 4 stesen yes, yang akan diberhenti. Tapi stesen. kita stop dulu dekat Ipoh. Okey. Kejap lagi kita nak tanya dekat mana agaknya Karnival ini bakal berhenti nanti. Okey, selepas lagu ini. Okey, My Suara FM, Citra Generasi Informatif. Nampak tak? Sedar tak sedar, dah setengah jam dah kita bersama dengan anda, Puan Fauziah. Nampak tak? Setengah jam dah kita bersama. Tak sedar kan? Kejap je, borak sana, borak sini. Kita layan lagu kan. Dah pukul 10.33 pagi. Puan Fauziah dah breakfast ke pagi tadi? Sudah. Dah tengok macam makan mi Jawa. Entahlah, orang belikan, kita makan je. Itulah, terima kasih Faizal beli. Okey, kalau tadi kita dah cerita berkenaan dengan apakah yang kita maksudkan dengan Hari Kerjaya Kebangsaan dan train ride, apakah antara objektif. Lepas tu kita dah cerita juga berkenaan dengan pengisian yang ada ketika program itu dilaksanakan, dan kita berhenti di stesen radio pula di stesen kereta api di Ipoh. Jadi apakah destinasi seterusnya selepas di Ipoh? Okey, nak cerita sambung sikit dekat Ipoh tu. Dekat Ipoh tu, you all tak payahlah tunggu kita sampai baru nak datang. Sebenarnya Karnival tu dah start dah pukul 8 pagi dah. Dia sama jugalah kan? Yes, sama. Serentak. Dia start 8 pagi hingga 5 petang. Dia dekat sana ada temu duga terbuka, ada temu duga terbuka, ada klinik kerjaya, dan ada nasihat perburuhan. Nasihat perburuhan Okey, nasihat perburuhan ni is something like you all dah kerja sekarang, tapi ada masalah. Contohnya pasal gaji ke, janganlah mengadu bos aplikasi ke, tak mau. Kita boleh bagi khidmat nasihat berdasarkan kepada akta yang kita kuasakan, iaitu Akta Kerja 1955. Yang tu berkaitan dengan perburuhan lah. Akta banyak nak sebut, tapi biasanya kalau berkaitan dengan pekerja ni, Akta Kerja 1955. Kalau ada masalah berkenaan gaji ke, ataupun apa-apalah yang aduan ke, ataupun nak tanya macam mana saya cuti bersalin ke, berapa hari cuti ke, benda-benda yang macam tu, you all boleh datang juga. Sebenarnya khidmat nasihat perburuhan tu kita sediakan dari masa ke semasa. Itulah dia antara pengisian yang ada ketika di Ipoh. Okey, jadi kepada anda semua yang mendengarkan My Suara FM yang berada di Ipoh, kalau anda ingin memantapkan kerjaya anda, dan nampak tadi ada nasihat perburuhan. Jadi kalau ada yang mana berada dekat Ipoh, bukan kat Ipoh lah, sekitar dekat sana ke kan, yang dekat, tak payah datang KL kan, dekat Ipoh pun ada. Dan selain daripada dekat Ipoh, dekat mana lagi ada? Kita nak berhenti kat mana nanti kita pergi tu? Dekat Ipoh pada 19 hari bulan. Jadi kita bermalam dekat sana lah.
No, kita tak bermalam dekat Aha, Ipoh. aha. Pada hari yang sama kita akan Teruskan? bergerak terus ke Arau. Oh, direct ke Arau terus lah Jadi kita akan bermalam di Arau lah. Jadi dekat Arau pun ada taliban yang sama? Tak, bagi kita rehat sekejap. Oh. Sampai dekat Arau kita tidur dulu. Untuk hari esok lah Yes, esok kita tidur Arau. tomorrow next morning Hari Sabtu tu? Yes, hari Sabtu tu kita akan ada dekat Arau. Oh, okey. Dekat stesen kereta api juga ke atau dekat macam mana? Ya, dekat stesen kereta api Arau. Dan kat Ipoh pun sama lah. Semua kat stesen kereta api lah Ya, tapi actually kan yang ni kita buat satu Malaysia. Okey. Maknanya yang tak ada kereta api tu macam kat Terengganu, kita ada buat juga sebenarnya. Wow. Okey, yang kalau kat Terengganu 19 hari bulan tu kita ada temuduga terbuka Besok di pusat Jobs Malaysia Terengganu. Dekat situ ada banyak jawatan ada inspektor polis bantuan, ada 150 kekosongan jawatan. Wow, okey. Okey, kita ada konstabel polis bantuan 150 kekosongan. Dia ada pelbagai kategori, ada lepasan ijazah dan juga ada yang lepasan SPM pun boleh. So yang tu sebenarnya maklumat lanjut kita dah upload dekat kita punya Jobs Malaysia, www.jobsmalaysia.gov.my. Boleh layari di situ. Di situ ada keterangan detail everyday kita punya program, di mana apa benda kita buat, pukul berapa, nak hubungi siapa, semua ada kat sana. Semua ada kat sana. So layari www.jobsmalaysia.gov.my. Okey, sekali lagi www.jobsmalaysia. Ada S jobsmalaysia.gov.my. Dekat sana pun ada iklan-iklan kekosongan jawatan-jawatan juga kat sana. Sebenarnya untuk portal kita ni, siapa yang belum daftar pergi daftar. Sebab kita percuma tau. Daftar lepas tu dia bagi email ke tak macam Yes, dia macam ala-ala Job yang boleh katalah. Tapi bezanya kita percuma. Kita kerajaan punya. Kita juga ada buat padanan pekerjaan. Maknanya nanti bersesuaian dengan kita punya ni kita lah. boleh key in kita punya ni, semua interest kita kat mana. Majikan pun akan ada akaun dia kat situ. So kita boleh matchkan kerja lah dengan kelayakan kita. Itulah senang sebenarnya kalau anda nak bekerja ni kan. Tak perlulah kita susah nak pergi. Kadang kita ni macam orang dulu, Puan Wazia, kalau nak pergi kerja kan, pergi jalan, bawa beg, bawa file, pergi satu kan. Sampai bila tu? Saya dah online. Tak, itu dulu kan. Kita sekarang ni dah tak ada zaman macam tu Sekarang ni semua di hujung jari. Lagi senang sekarang ni. Dulunya pun kalau online, dulunya pun orang Google, tapi sekarang ni tak payah Google pun tak apa. Pergi je dekat jobsmalaysia.gov.my. Dekat sana pun banyaklah kekosongan jawatan yang bersesuaian dengan pelajaran apa yang kita ambil dululah kan, apa yang kita minat dan sebagainya. Okey, Puan Wazia, nak tanya dari segi golongan sasaran Puan Fauzia. Kadang kita ni takut juga orang yang nak pergi interview ni kadang-kadang saya ni muda lagi, baru habis belajar ke, atau saya ni usia saya dah 40, boleh ke atau macam mana? Tak, macam saya cakap tadi, kekosongan jawatan ada banyak. Jadi golongan kita pelbagai. Sama ada you memang fresh baru nak kerja, ataupun you memang dah kerja nak cari kerja lain pun boleh. Boleh lah. Jadi kita tak letakkan had umur lah. Saya cadangkan pergi sana, pakai kemas-kemas terus, ada interview terus kita interview kat situ. Ada rezeki terus dapat kerja hari yang sama. Bawa sekali resume mesti cantik, file semua mesti presentable. Okey, yang tu tips interview tu boleh juga pergi klinik Kejaya kita nak tahu macam mana. Tapi saya rasa online pun banyak kan. Tahulah kan. Etika-etika pemakaian kan. Study sikit sebelum pergi tu. Jangan malas. Kalau malas rugi. Itulah sebenarnya kita ni kena mempersiapkan diri kita. Kalau kita nak macam orang betul. nak berperang lah Mama Zia. Kena bawa senjata. Betul. Lagi banyak senjata, lagi tinggi peluang untuk menang. Betul. Maknanya kalau ada orang senjata dia satu je, dia pakai kemas je, tapi dia punya resume semua tak ada. Kalau kita macam, kalau kita banyak preparation kita, maknanya kita banyak senjata lah. Resume cantik, presentable, communication bagus. So kita ada peluang lagi tinggi daripada orang lain. Okey. Bercakap pasal tadi, pasal kelebihan tadi kan. Ada dulunya kita dengar yang mana kerajaan memantapkan bahasa Inggeris dalam bidang pekerjaan. Adakah sekarang ni masih lagi ke ataupun macam mana? Ada orang yang takut-takut tau sebab Inggeris dia tak berapa nak bagus ni. Dia bahasa Inggeris ni kita tak boleh elakkan. Saya nak komen lebih tak boleh berkenaan ni sebab dia bukan bidang saya. Tetapi sebagai personal saya nak komen sebagai personal, sebagai individu, kita tak boleh ketepikan bahasa Inggeris. Kerana kita sekarang bekerja dengan pelbagai level dan juga kita pun kat Malaysia pelbagai kaum. Jangan terkejut bila kita kerja nanti you ingat duduk kat Malaysia cakap bahasa Melayu je. Tak. Dalam bekerja nanti kita akan jumpa orang yang tak pandai
cakap bahasa Melayu. Saya dulu pun pernah kerja private, which is saya kena bagi training tau. Masa tu ada manager saya Cina daripada Singapura. Kita tak boleh salahkan dia sebab dia duduk Singapura kan. Dia tak pandai cakap bahasa Melayu. Saya ni tak pandai bahasa Inggeris, orang kampung. Tapi kita belajar. Banyak medium sebenarnya untuk belajar, tapi satu kena ingat, practice make perfect. Kita lasar je. Lama-lama terror lah. Okey, kalau anda nak belajar bahasa Inggeris pun dekat MySuara FM ni pun ada. Kita ada satu segmen yang dinamakan Fun Friday with English. Besok bermula jam 10 pagi bersama dengan Miss Wan Soleha dan juga Arino. Kalau nak belajar bahasa Inggeris, nanti kalau dah mantap bahasa Inggeris, boleh dah pergi kepada Hari Kerjaya Kebangsaan ni. Tapi jangan tunggu mantap pun nak pergi, tak sempat lah. Tak sempat, satu hari je babe. Okey. Jadi kejap lagi Afan nak tanya juga berkenaan dengan apakah antara pengisian dah tanya, nak tanya dari segi pihak Kementerian Sumber Manusia lah. Adakah ianya berhasrat untuk mengajukan program sebegini rupa di masa yang akan datang. Kejap lagi Puan Fauziah akan jawab. Kita layan dulu lagu ini. Okey, MySuara FM, Citra Generasi Informatif. Ada di luar sana tu, kalau nak dengarkan MySuara FM, anda boleh pergi saja ke website kami mysuarafm.com, ataupun anda boleh muat turun kami punya apps di handphone anda. Boleh kepada anda semua yang pengguna Android, pergi saja ke Play Store. Yang mana pakai iPhone, iOS, kena download TuneIn Radio terlebih dahulu. Tak ada direct lagi. Anda kena download TuneIn Radio, lepas tu cari saja MySuara FM. Okey, dan kita masih lagi bercerita berkenaan dengan program Hari Kerjaya Kebangsaan, Train Right, dan juga Kembara Kerjaya 2016. Dan kita nak tanya, adakah pihak kementerian sendiri, iaitu Kementerian Sumber Manusia, berhasrat untuk mengajurkan program ini di masa akan datang, ataupun tengok dulu kalau sambutan dia tidak memberasakan, kita stop dulu ke, atau macam mana Puan? Mestilah kita berhasrat. Jangan cakap tak mendapat sambutan. Dapat. Setiap kali kita buat program, insyaAllah dapat sambutan. Sebab program kita ni sebenarnya serampang dua mata. Kita bukan saja nak membantu golongan pencari kerja daripada graduate IPT, lepasan sekolah, pelajar sekolah, pekerja yang meninggalkan kerjaya, pekerja yang diberhentikan kerja. Tapi kita juga dalam masa yang sama nak bantu majikan juga untuk mendapatkan guna tenaga yang berkelayakan dan berpotensi bagi keperluan perusahaan dan industri mereka. Maknanya kita ni nak realisasikan kerjasama yang erat di antara industri dan juga pekerja tu sendiri. Kita tagline kita sahabat pekerja, rakan majikan. Ni Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia lah, bukan kementerian. Apa dia punya? Sahabat pekerja, rakan majikan. Rakan majikan sahabat pekerja. Rakan majikan sahabat pekerja. Yes. Sedap kan? Sedap. Rakan majikan sahabat pekerja. Maknanya kita kan, jangan ingat kita menyokong mana-mana pihak lah. Maknanya kita ni satu jabatan yang neutral. Maknanya kita menguatkuasakan ATA. Kita berpegang kepada ATA. Kita tak ada sebelah mana-mana. Siapa salah, siapa betul, macam tu. Betul. Kalau boleh kita nak win-win situation. Okey. Tadi berkenaan dengan Puan Fauziah cerita berkenaan dengan banyak sebenarnya lambakan pekerjaan kosong, ada sebanyak 15,000. Puan Fauziah tahu tak detail berkenaan dengan jumlah pengangguran dekat Malaysia ni? Tahu tak? Yang tu saya kurang pasti. Sebab statistik kita tak buat. Yang tu kena Jabatan Perangkaan. Perangkaan. Macam Puan Fauziah tahu ke antara sebab pengangguran tu? Sebab biasanya yang kita dengar ada fresh graduate yang masih lagi tak dapat kerja dah bertahun-tahun. Saya ni selalu dengar orang dok kata kita memilih kerjaya kan, memilih graduan kita sekarang memilih kerja. Sebenarnya betul juga saya rasa yang tu. Sebab kita jangan ingat lepas kita graduate konon kita ada ijazah terus nak dapat kerja yang sesuai dengan kelayakan kita. Tak. Sebenarnya kadang-kadang kerja yang biasa-biasa tu merupakan satu batu loncatan untuk kita dapat kerja yang kita idamkan. Boleh share pengalaman sikit? Pengalaman saya sendiri boleh. Okey, saya pun graduan daripada Universiti Teknologi Malaysia. Saya ambil HR dulu. Skudai ke? Yes, Skudai. Okey, saya ambil HR dekat UTM Skudai. Selepas graduate tu tak senang nak dapat kerja sebenarnya. Sebab saya pernah kerja apa orang panggil macam reseller tau. Saya pergi kedai-kedai jual internet. Tu kelakar juga tu, penat. Kadang-kadang satu hari 40 kedai saya pergi, tak ada pun orang submit internet dengan saya. Tapi saya rasa saya tak menyesal. Dah tu dia tak ada gaji tetap tau. Time tu commission semata. Tapi saya tak menyesal sebab saya rasa benda tu yang develop saya punya communication skill. Saya belajar macam mana nak berkomunikasi dengan orang luar dan juga public. Selepas saya tak tahan kerja tu, saya berhenti.
Saya tak balik kampung. Saya duduk menganggur sekejap, habiskan duit yang ada. Saya pergi kerja, saya kerja kerani. Saya jadi kerani. Saya ingat dengan basic masa tu 900 je. Which is kalau orang kata graduan time tu basic 1800, tapi saya dapat 900. Degree tu kan? Degree. 900 degree. Saya pergi kerja naik bas satu kali daripada Lakin kat JB masa tu. Lepas tu bas tu tak masuk dekat kawasan kilang saya kerja tu. Saya kena jalan kaki masuk dalam. Saya ingat lah time tu. Lepas tu saya ada duit sikit. Saya guna kad student, which is saya masih ada kad student. Saya pergi sewa motor tau dekat Taman Universiti tu. Saya sewa motor seminggu. Kos dia masa tu 100 lebih. Saya pergi kerja lah bawa motor. Tapi kan daripada kerja kerani tu lah, saya apply kerja dekat company lain sebagai HR training officer. Dan saya dapat kerja tu because of experience yang saya ada masa saya jadi kerani. Tu nak cakap. Itu yang paling penting tu. Itu yang paling penting. Maknanya kadang-kadang jalan kita nak menuju kejayaan ni dia berlengkok-lengkok sikit. Kena bersusah dulu. Tapi tak adalah susah mana pun. Kan? Senang je, seronok apa. Satu cabaran kan, pengalaman. Tapi you all kena ambil tu sebagai cabaran lah. Maknanya tak boleh nak ingat everything dah terbentang di depan mata kita. No. Sometimes mungkin ada orang yang bernasib baik, semua dah ada depan mata. Tapi tak semua orang macam tu. So kita berjaya tu mesti berjaya punya lah. Cuma kita willing atau tak willing je nak hadapi dia punya liku-liku kehidupan gitu. Yang paling penting apa yang kita boleh belajar daripada cerita Puan Fauzia ni. Panjang cerita saya. Kita jangan memilih kerja. Itu yang paling penting. Jangan kita memilih kerja. Kita kena tengok apa yang ada kat depan mata kita tu, peluang pekerjaan tu. Tapi nak tahu tak, saya dapat kerja government ni pun masa saya interview tu, dia tak ada tanya nama saya menteri kabinet ke apa, tak ada. Sebab soalan tu. Sebab orang kata tanya soalan macam tu kan. Sebab saya kan kerja private. Manalah kita nak ambil tahu sangat. Betul? Kan. Dia tanya saya pasal kerja saya kat private. Maknanya bila saya dapat jawab tu saya tahu. Saya rasa dia nilai saya seorang yang membuat kerja. Sebab kalau kita tak buat kerja, kita tak tahu, tak boleh jawab. Daripada tu saya dapat kerja saya sekarang. Alhamdulillah. Itu ada juga betul lah macam Puan Fauzia kata tadi, ada orang nak interview nak kerja government ni. Study menteri tu apa kau gitu kerajaan ni. Tapi kena tahu juga. Basic tahu lah, basic kena tahu. Ya, basic kena tahu, tapi tak payahlah nak study strategi lautan biru ke lautan hijau. Emboss lah apa semua. Yang paling penting kita tahu job skop kita tu. Yes, yang penting kita competent enough. Maknanya you boleh speak dua language. Bahasa Inggeris tu tak perlulah terror sangat macam cikgu, tapi at least you know. Then tahu basic-basic tu mesti tahu. Dan yang paling penting bagi saya, persediaan sebelum temuduga tu, you punya pemakaian, lepas tu you punya communication skill, macam mana nak address orang, cara menjawab-jawab soalan. Itu yang penting sebenarnya. Itu yang paling penting. Ya, dan kalau seseorang tu nak berhadapan dengan seseorang pun, kita kena yang penampilan kemas tu penting. Sebab kalau kita ni smart, kita ni cun, tudung cantik semua, kita confident nak jumpa dengan orang, betul kan? Betul. Itu first impression. You never have second chance to make the yang first mana perempuan impression. yang tak suka makeup tu kenalah makeup kan. Sikit-sikit lah. Tak payahlah macam opera Cina kot. Tak payah. Tebal-tebal sangat. Sekat eyeliner, gicu sikit. Saya nak cakap tak habis lagi. Kita tak ada peluang kedua untuk beri first impression. So first impression make it perfect. First impression tu kita boleh jatuh cinta. Okey. Okey, yang terakhir sekali Puan Fauzia, kita nak tanya juga apakah harapan untuk jangka masa panjang bagi pihak kementerian dalam melaksanakan program sebegini. Yes, okey. Sebenarnya kerajaan berpandangan sudah tiba masanya masyarakat, pihak industri dan stakeholder kita nak cadangkan untuk diadakan satu hari bagi mengiktiraf peranan penyediaan perkhidmatan kerjaya setiap tahun. Yang mana penganjuran program ni kita anggap sebagai langkah awal lah untuk kita terjemahkan sambutan Hari Kerjaya Kebangsaan ataupun kita panggil sebagai National Career Day. Yang kita bercita-cita untuk dijadikan sebagai satu hari yang disambut di Malaysia, seperti mana kita sambut Hari Pekerja pada 1 Mei dan yang mana Hari Sukan Negara yang KBS buat. Jadi kita nak macam tu juga. Hari Kerjaya Kebangsaan ni ada satu hari yang establish di negara kita yang kita akan sambut setiap tahun. Ya, insyaAllah sama-sama kita doakan. Doakan kami. Doakan pihak daripada semua Malaysia ni dapatlah Hari Kerjaya Kebangsaan, dan benda ni nanti propose dekat ni kan nanti kan. InsyaAllah dalam cadangan lagi. So ini sebagai langkah pertama. InsyaAllah lepas ni ada beberapa langkah lagi. Kita akan teruskan dari masa ke semasa.
Yang penting kita dapat sampaikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Itulah kita punya objektif sebenarnya. Okey, alright, terima kasih Puan Fauziah. Puan Fauziah Abdullah yang juga merupakan PRO untuk Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia. Betul. Kerana sudi datang ke Koti My Suara FM. Terima kasih. Okey. Okey, jadi pada semua di sana tu jangan lupa untuk anda pergi besok untuk orang yang berada di sekitar Lembah Kelang, khususnya di Selangor, di KL apa semua, boleh datang besok 19 Ogos 2016 bermula jam 8.30 pagi. Ya, 8 pagi dah ada 8 pagi dah ada dah. Sampai 5 petang. 8 pagi sampai 5 petang di stesen kereta api lama KL. Oh, dekat sana pun kita ada lebih kurang 40 majikan kalau tak silap saya. Dekat sana pun ada banyak kekosongan jawatan yang kita tawarkan. Esok daripada jumlah yang 15,000 tadi, esok sahaja di KLO kita ada 30 majikan dengan 4,000 kekosongan jawatan. Ada tulis tak apa jawatan-jawatan? Tak ada. Rahsia datang sendiri. Tapi kalau macam kat Terengganu tadi dah beritahu kekosongan antaranya ada polis bantuan. Okey, di KL rahsia kata Puan Fauziah. Tak, jangan lupa layari www.jobsmalaysia.gov.my. Kat situ ada maklumat lanjut, tak rahsia sangat pun. Boleh pergi situ dan baca. Apa esok kekosongan dia? Mesti datang. Besok Mesti datang. Kalau nak tahu kena datang besok. Okey, alright, itu dia. Sekali lagi apa nak recap, besok kalau orang di KL boleh pergi ke stesen kereta api lama bermula jam 8 pagi. Untuk orang yang berada di Ipoh pun sama, boleh pergi ke stesen kereta api di Ipoh jam 8 pagi juga. Dan untuk orang yang berada di Arau besok hari Sabtu. Hari Sabtu. Arau hari Sabtu. Arau hari Sabtu. Dan Ahad di Sungai Petani. Ahad di Sungai Petani Kedah. Yes. Okey, dan di Terengganu tadi cakap 19 juga 19 ada dekat Terengganu. Ada lagi dekat Johor pun ada. Bukan kat Terengganu je, kat Johor, dekat mana-mana lagi, kat Kelantan. You all tengoklah website kita. www.jobsmalaysia.gov.my. Dekat sana ada more details lah berkenaan dengan Hari Kerjaya Kebangsaan, Train Ride dan juga Kembara Kerjaya 2016. Sekali lagi terima kasih Puan Fauziah. Terima kasih kepada My Suara FM. InsyaAllah kita bertemu lagi. Bye.